Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ini sesi live kita untuk kita kongsikan di dalam isu-isu syariah ataupun ilmu perundangan syariah di Mahkamah Syariah. So, yang first time join Uncle punya live, nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah. InsyaAllah malam ni kita akan sharing mengenai isu syariah di bawah tajuk perceraian. Ada 7 jenis perceraian yang Uncle ingin kongsikan di dalam sesi live pada malam ni lah. So sebelum tu suka Uncle untuk berkenalan dulu dengan followers maupun viewer yang first time masuk ke, yang sudah biasa join, untuk Uncle tahu suara Uncle clear ke tidak, putus-putus ke, kan? So malam ni mana yang sudah join boleh komen daripada negeri mana, daerah mana. Kalau di Sabah suara Uncle clear ke tidak. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita ada Syah Indra, thank you for join pada malam ni. So, malam ni kita akan sharekan pasal ilmu undang-undang syariah, supaya kamu lebih faham, tidak keliru tentang pengetahuan yang sudah sedia ada, supaya dia pengetahuan tu selaras dengan undang-undang syariah tu sendiri di Mahkamah Syariah. Sebab hari ini Uncle telah pun dihubungi oleh beberapa prospek yang tanya pasal dia punya kedudukan. Yang menanya ni seorang isteri, ditinggalkan oleh si suami sudah 6 bulan, tidak dipeduli, nafkah tidak dibagi, telefon pun tidak, tanya kabar pun tidak. Okay, so si isteri ni pun bertanya lah sama Uncle, kami ni sudah bercerai ke ni? Dia tanya sudah bercerai ke tidak. So, isunya di sini, isteri itu bertanya, apabila ditinggalkan suami dalam tempoh yang agak lama, 6 bulan ke atas atau 6 bulan, 5 bulan, adakah mereka ni dalam status sudah bercerai disebabkan oleh ketidakpedulian suami tersebut terhadap si isteri? Itu dia punya isu. Okay. Right. Kita ada Hazlin, hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Puan Lavenda, Waalaikumsalam. Suara clear dari Kabung, Sarawak. Thank you Mia Sarawak sebab join. So okay, yang sudah join mungkin boleh teruskan dengan persoalan syariah. So malam ni kita bawa tajuk 7 jenis perceraian. Okay, jadi apakah dia 7 jenis perceraian tersebut? Itu isu dia. Thank you juga Amy daripada Ceras KL, selalu join. Kita ada Fat ke Fatih ni. Waalaikumsalam Uncle, saya Fatihah dari Kelantan. Okey, orang Kelantan pun ada join. Suara Uncle clear ke tidak? So kita ada Ernie hadir dari Tambunan. Okey, orang Tambunan pun sudah join. Dari Kota Damansara, Selangor, Hazlin Sempoy, thank you. So suara Uncle clear kah? Si Azida ada join. Salam Uncle. Waalaikumsalam. Dia DK, thank you for join. Suara Uncle macam mana? Clear? Kita ada Didi Lins join juga. Thank you because join pada malam ni. So okay, mana yang sudah join, teruskan menaik persoalan kamu. Uncle faham, kadang-kadang tajuk Uncle ni 7 jenis perceraian. Yang menanya ni kadang-kadang bukan pun pasal 7 jenis perceraian. It's okay, selagi mana persoalan tu melibatkan isu syariah, InsyaAllah Uncle akan cuba menjawab setiap persoalan syariah tersebut. Okay, okay, kita ada As Munir Abidin, thank you for join. Alright, okay, mana yang sudah join boleh teruskan dengan persoalan
Okay, clear uncle. Thank you Faikoha. Adakah seorang isteri yang sudah diceraikan boleh buat tuntutan harta pencarian? Okey, ada sudah menanya. Okey, sebelum uncle menjawab persoalan yang followers ataupun viewer tanya, uncle mau explain pasal 7 jenis perceraian. Okey, bukan uncle talk pasal perceraian ni mau suruh kamu bercerai, tidak. Jika ada satu tuntutan perceraian, 7 jenis perceraian ni merupakan satu tuntutan yang perlu kamu pilih mengikut kamu punya alasan dan situasi. Uncle tidak mau kamu tersilap memilih jenis cerai hanya berdasarkan kepada orang cakap ambil fasah lah, ambil taklik lah, cerai biasa. Ada yang buat pengesahan lafaz cerai. So, benda-benda ni apabila kamu tidak memahami perceraian tersebut, membuatkan kamu memfailkan ke mahkamah dengan sia-sia, buang masa, buang duit. Okey? Contohnya di dalam memfailkan cerai jenis pengesahan lafaz. Okey. Kenapa uncle cakap buang masa? Kalau kamu sudah tahu spesies pasangan kamu, husband kamu, yang memang jenis yang tidak peduli, dan dia tidak pun mau hadir ke mahkamah, dan pada masa dia melafazkan cerai, kamu pun tidak ada saksi. Jadi tidak payahlah kamu sibuk-sibuk memfailkan pengesahan lafaz cerai. Sebab mana-mana kes yang difailkan pengesahan lafaz cerai, suaminya gagal hadir ke mahkamah tanpa ada saksi, kes ini akan dibuang. Jadi perkara ini merupakan satu tindakan yang sia-sia jika kamu meneruskan jenis perceraian tersebut. Jadi adalah lebih baik kamu memfailkan jenis cerai yang lain, yang sesuai dengan alasan kenapa kamu ingin meneruskan proceeding perceraian. Okey. Apakah 7 jenis cerai? Okey, di sini kamu boleh dengar baik-baik. Yang first kita ada cerai biasa. Cerai biasa ni ada 2 kategori. Satu, persetujuan di antara suami dan isteri di dalam memfailkan kes cerai. Yang ini paling fast track sekali di mahkamah syariah. Jika suami setuju cerai, isteri setuju cerai, just filekan kes ke mahkamah dan mahkamah akan mengeluarkan satu notis saman terhadap dua belah pihak untuk menetapkan tarikh lafaz cerai. Biasanya fast track macam di sebelah Selangor atau KL, dorang boleh selesaikan kes ni mungkin dalam 2-3 hari. Biasanya di Sabah kita ambil tempoh masa seminggu hingga ke 2 minggu untuk melihat dulu faktor kepadatan jadual hakim. Tapi boleh diselesaikan within 1 month lah untuk jenis cerai persetujuan. Okey, di dalam court case syariah 055 ataupun menggunakan enactment section 47. Okey, ini cerai persetujuan. Yang kedua adalah cerai biasa, di mana isterinya ingin bercerai tapi suaminya tidak setuju. Masih juga menggunakan section yang sama, section 47. Court case pun masih 055 lah. Okey. Jadi yang ini ada beza sikit, dia ambil masa, di mana kes perceraian difailkan oleh isteri dengan alasan tidak sefahaman. Ini orang cakap alasan paling ringan lah, tiada alasan lain. Suami dia cukup bagi nafkah zahir dan batin, ada sedia tempat tinggal, tidak pernah pula memukul isteri apa semua. Tapi mungkin si isteri sudah tidak cinta. Selalu alasan macam inilah terdapat. Dia sudah tidak boleh terima husband dia. Tak tahu kenapa, tapi tak boleh lah. Itulah isu dia. So, mau bagi alasan fasa, tidak ada alasan fasa. Mau bagi alasan taklik, langsung tidak ada. Sebab 3 perkara itu pun
tidak dilakukan oleh si suami. So, cara bercerai dia adalah melalui cerai biasa lah. Maksudnya cerai secara permohonan atau tuntutan cerai di bawah Seksyen 47. Tanpa persetujuan si suami. Okay? So, yang kes ini, dia tidak akan berjaya cerai dalam cerai biasa. Di mana proses ini akan dipanjangkan kepada peringkat cerai hakam. Inilah yang dipanggil cerai hakam, di mana perceraian biasa tidak berjaya, pergi ke kejawatan kuasa pendamai, ataupun short form dia JKP. JKP, Jawatan Kuasa Pendamai. Dan Jawatan Kuasa Pendamai juga mereportkan atau menghantar report terhadap tiada persetujuan cerai. Jadi kes ini akan dipanjangkan ke peringkat hakam. Inilah yang digelar cerai secara hakam. Di mana cerai hakam ni ending dia tetap juga bercerai. That's why tu uncle cakap, faham baik-baik. Di dalam kes perceraian, isu perceraian, kita tidak ada istilah gantung tanpa tali. Maksudnya, jika isteri ingin bercerai, tetap dapat cerai. Sama juga di sebaliknya, jika suami ingin bercerai, isteri tidak mau, tetap juga boleh bercerai. Cuma bezanya tempoh masa. Cerai hakam mungkin mengambil masa dekat-dekat 1 tahun. Mungkin 6 bulan pada peringkat cerai biasa dan 6 bulan lagi pada peringkat cerai hakam. Okey? Itu adalah jenis cerai yang kedua. Tadi cerai biasa. Cerai biasa itu ada 2. Persetujuan dan tiada persetujuan. And then cerai hakam. Cerai yang ketiga tu apa? Okey, cerai ketiga ni cerai yang paling banyak orang filekan. Di mana suami dia ni kan terlafaz cerai. Bukan di mahkamah. Mungkin di rumah, mungkin di kereta, mungkin by WhatsApp, mungkin by message, mungkin by telegram. So, ini kita panggil lafaz cerai luar mahkamah. So, mana-mana lafaz cerai luar mahkamah perlu difilekan. Sebab ramai yang tanya, uncle, suami saya lafaz begini-begini. Dia ceraikan saya dalam keadaan marah lah, dalam keadaan yang kurang sedar lah, macam-macam lah alasan orang tu. So, perlulah membuat pengesahan lafaz cerai. Sama ada lafaz cerai itu jelas, ataupun kita panggil di mahkamah tu soreh, ataupun kinayah. Kinayah ni dia samar-samar. Contohnya, di dalam lafaz yang kau baliklah ke rumah ibu bapa kau, aku ndak mau lagi kau, aku ndak mau sudah sama kau, kau baliklah. Aku hantar kau balik di rumah ibu bapa kau. So, yang ini dianggap cerai kinayah. Ada lagi satu tu, cerai kinayah ni juga boleh diiktiraf jika suami mengatakan dia ni sudah bercerai dengan orang lain. Jadi perlu membuat pengesahan. Kan? Sebab dia tidak lafaz sama isteri, tapi dia beritahu orang lain dia sudah bercerai. Yang ini pun perlu buat pengesahan. Okay? Sebab kita mau mengenal pasti dulu, ambil keterangan si suami dulu. So, yang ini jenis short form kita panggil jenis cerai PCLM, pengesahan lafaz cerai. Pengesahan lafaz cerai ini ada 2 kategori. Satu yang lafaz direct, satu lagi yang lafaz taklik. Ini pun banyak sangat berlaku. Macam mana lafaz taklik suami bercerai ni? Selalunya begini. Ndak kau balik, ini malam bercerai kita, talak 3. Ini uncle pernah kena call ni. Siap kena bagi voice lagi, yang lakinya marah. Kalau bininya ndak balik-balik ni malam, dia cakap dia cerai, dia talak 3. Ini panggilnya lafaz cerai, tapi bertaklik. Di mana taklik dia tu jika bininya tidak balik. So, kalau bininya balik malam tu, so ndaklah berlaku cerai. Tapi kalau bini dia ndak balik, so maksudnya cerai berlaku. Ataupun selalu orang bertaklik ni begini, kau keluar dari rumah ni, kita cerai. Ini dahsyat sekali lah kalau dia cakap umum. Maksudnya bininya nak boleh keluar lah. Keluar saya dari rumah, confirm cerai ya. So, be careful dengan lafaz cerai menggunakan taklik. So, be careful untuk para suami lah. Ataupun dia cakap selalunya, kau keluar saya dari pintu tu,
kita bercerai. Ini bahaya. So maksudnya bila istri keluar pada bila-bila masa melalui pintu yang dia tunjuk, itu pun akan berlakunya cerai. That's why tu what happen yang telah disebut dengan taklid tu perlu disahkan di mahkamah syariah. Ataupun selalu lagi uncle pernah handle case tu macam mana? Kalau rumah ni dah terbeli kita cerai ada yang begitu. So kalau rumah yang diorang hajatkan tu tidak terbeli, maka berlakulah perceraian. Yang ini uncle pernah dengar ni kes macam gini. So itulah jenis cerai yang ketiga. Yang keempat pun very famous. Memang selalu orang bercerai gunakan jenis cerai ni, iaitu cerai jenis cerai fasah. Di mana cerai fasah ni dia ada 17 alasan. 17 alasan fasah. Selalu yang paling famous pasal nafkah lah. Tidak diberi nafkah sebanyak 3 bulan. Okey. Lepas tu dipukul. Lepas tu apa lagi alasan yang famous ni kalau pasal fasah? Selain daripada tidak diberi nafkah, dipukul, ataupun suami berperangai buruk dengan berkawan wanita-wanita yang tidak baik. Contohnya berskandal lah. Itu ayat undang-undang dia actually. Ayatnya berskandal lah. Dan skandal suami itu dapat pula dibuktikan melalui dokumen-dokumen, gambar, WhatsApp, whatever, kan? Ataupun isteri yang berskandal. Antara dua lah. Ingat cerai fasah boleh difailkan oleh suami dan isteri. Bukan semestinya isteri sahaja yang memfailkan fasah. Suami juga boleh. Okay? So, mau tahu 17 alasan fasah tu, okay? Boleh layari laman web uncle. Sebab kalau uncle mau detailkan 17 alasan fasah tu panjang, 1 jam tak cukup. So kamu boleh directly dapat secara free uncle punya website www.sufyanismail.com. Okay? So kamu boleh download itu senarai 17 alasan fasah secara percuma. Uncle bagi free je. Okay? Senarai alasan fasah. Okay? Seterusnya, cerai apa lagi? Nombor 5, iaitu cerai taklid. Walaupun alasan cerai taklid ni kadang-kadang ada di fasah, tapi dia berbeza duration. Contohnya, taklid ada 3 alasan. Pertama, biasalah alasan tidak berkelamin selama 4 bulan berturut-turut. Kalau dalam sijil nikah kamu ada tertera tu taklid suami. Dia panggil tidak bermuasyarah. Maksudnya tidak berkelamin lah tu. Okay? Yang ketiga, tidak memberikan nafkah zahir. Maksudnya duit belanja lah kepada si isteri, nafkah isteri. 4 bulan berturut-turut. Tadi fasah 3 kali. Kalau taklid 4 bulan berturut-turut. Okay? Sama juga dengan berkelamin 4 bulan berturut-turut kalau taklid. Kalau fasah, dia kena tidak berkelamin selama setahun. Alasan lebih kurang sama, tapi duration time dia berbeza-beza. Okey. Itu ndak live kan? Instagram tu? Tak tahu. Kau ndak tekan. Mana? Semua tekan sudah. Yang tengah-tengah tu nombor 2. Ni. Ya. Sudah. Sudah live tu. Live. So, yang alasan seterusnya untuk taklid tu yang ketiga adalah jika berlakunya serangan fizikal, mental, okey. Yang itu taklid lah. Okey. Ada alasan taklid tu kamu boleh rujuk di sijil nikah masing-masing. So, untuk orang Perlis tidak payah cek, kamu memang tiada taklid dalam sijil nikah. Dalam Malaysia ni, negeri Perlis saja tidak ada lafaz taklid suami dalam sijil nikah. Negeri lain semuanya ada. So boleh rujuk tu Yang keenam adalah cerai apa? Ini pun famous di kalangan artis. Dia panggil cerai tebus talak ataupun cerai huluk. Dua ni adalah benda yang sama, cerai huluk ataupun tebus talak, di mana si isteri mau cerai, dia offer certain amount, duit ataupun harta. Contoh, okey, kau ceraikan aku offer kau 100k. Contoh lah artis-artis kan, ada berlaku macam itu. So, si suami
setuju melafazkan cerai dengan persetujuan isteri sanggup bayar dia 100K ataupun satu kereta Ferrari, contoh. Yang itu kita panggil cerai huluk ataupun tebus talak. Okey, apakah yang ketujuh? Ketujuh ni adalah cerai yang paling rare dan yang paling, kalau mahkamah panggil, paling Sabah panggil sadis lah, ataupun sandi, ataupun paling teruk sekali lah. Di mana jenis cerai ini adalah suami menceraikan si isteri atas dasar dia mendakwa isterinya itu telah pun berzina dengan lelaki lain atau mengandungkan anak lelaki lain. Ini namanya cerai li'an. Okey. Cerai li'an ni paling susah sekali hakim mau luluskan, sebab dia melibatkan sumpah sebanyak 4 kali di pihak suami dan sama juga dengan di pihak si isteri bersumpah. Di mana cerai jenis li'an ini lebih tinggi daripada talak 3. Talak 3 masih boleh kahwin balik jika berlakunya Cina buta, istilah kita lah. Cerai li'an seumur hidup dia tidak boleh kahwin balik sama bekas isteri dia. Okey, itu cerai li'an. Okey. So ada 7 jenis cerai. Uncle mau tambah lagi satu jenis cerai. Yang ini pun rare sikit. Dia hanya melibatkan mu'allaf, di mana dia dipanggil jenis cerai perceraian disebabkan faktor pertukaran agama. Dia punya kes tu macam ini. Mu'allaf tu orang yang sudah masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia ada suami ataupun isteri. Apabila dia sudah masuk Islam, pasangan dia, tak kisahlah suami atau isteri tu, dalam masa 4 bulan, pasangan dia masih tidak memeluk Islam ikut pasangan dia. Tak kisahlah suami ataupun isteri. So, kenapa ambil 4 bulan? Itu adalah tempoh iddah lah. So, jika dalam masa 4 bulan, pasangan dia yang non-Muslim tu tidak juga mau masuk Islam ikut dia punya pasangan yang sudah masuk Islam ni, maka pasangan yang pihak yang masuk Islam ni, dia perlu membuat satu tuntutan perceraian disebabkan oleh pertukaran agama. Kenapa dia tidak boleh bercerai di sivil? Sebab dia sudah masuk Islam. Untuk bercerai bagi orang Islam kena di mahkamah syariah, tidak boleh di mahkamah sivil. So ada 8 actually, tapi yang famous 7. Okay. So itulah 7 jenis cerai yang Uncle mau share pada malam ini. Harap bermanfaat kepada semua followers Uncle. Okay. Kenapa ada wave ni tangan semua ni? Ha? Jangan, memang begitu. Alright, jadi yang menanya Tidak apa-apa je. Alright, so sekarang ni Uncle cuba untuk menjawab soalan. Alright. Uncle mau tanya, kalau suami kata saya confirm mahu ceraikan awak, itu dikira sudah jatuhkah? Biasanya bagi fahaman Uncle, iya. Sebab dia cakap confirm menceraikan. So, lafaz tersebut perlu kamu filekan pengesahan lafaz cerai di mahkamah syariah. Okay? Alright, so kita ada soalan lagi. Su, Waalaikumsalam. Semoga Allah mudahkan urusan Uncle. Okay, thank you Su. Ingatkan soalan. Alright, Uncle mau jawab soalan yang sudah banyak nih. Okay, kita mulai dari atas lah. Okay. Adakah seorang isteri yang sudah diceraikan boleh tuntut hartas penceraian? Jawapan dia boleh tuntut. Okay. Dan kisahlah kamu ni cerai fasah kah, apa jenis cerai pun, mana-mana orang yang sudah bercerai boleh tuntut harta sepenceraian jika adalah.
Kadang-kadang orang ni beria-ia mau tuntut harta, sekali tengok tiada harta mau dituntut. So, make sure ada harta yang dituntut. Harta tu pula kenalah harta yang diperolehi dalam tempoh berkahwin. Okey? Okey, mau tanya, selepas suami lafaz cerai, adakah lepas selesai lafaz kita boleh failkan nafkah? Okey, untuk nafkah anak, kamu boleh memfailkan ke mahkamah walaupun belum bercerai. Okey, untuk nafkah isteri pula, kalau dia mau tuntut nafkah selepas bercerai, kita panggil tu nafkah iddah. Boleh. Selepas saja bercerai, boleh tuntut nafkah iddah. Tiada masalah. Okey? Alright, soalan seterusnya. Thank you, pria terhebat. Hazlin mau tanya tentang cerai fasah. Kenapa kalau kita dah bercerai fasah tak boleh rujuk? Okay, good question. Kenapa cerai fasah dan cerai taklid tidak boleh rujuk? Sebab dia kategori talak bain. Bain sugro. Okay? So, talak bain sugro ni dia sama juga dengan cerai hakam. Dia talak bain sugro. Mana-mana jenis kategori talak bain sugro, dia tidak boleh rujuk, tapi boleh kahwin balik. Hari ini cerai, fasah, taklid, hakam, besok boleh daftar kahwin balik. Tiada masalah. Kalau talak tu talak 1 atau talak 2. Talak 3 tak boleh lah. Sebab dia kategori talak bain sugro. Okay, dia tidak boleh rujuk macam berkelamin ataupun main lafaz rujuk tu kan. Dia tak boleh. Sahkah bernikah seorang janda tanpa kehadiran walinya? Walinya hanya dimaklumkan dan bersetuju. Okey. Dia begini. Mana-mana pernikahan janda atau anak dara, tak kisahlah, janji dia perempuan mau kahwin, wajib ada wali. Tanpa wali tidak sah pernikahan tersebut. Ingat uncle selalu dengar ni, bab-bab janda anda payah wali kunun. Bohong. Itu merupakan satu fakta yang salah. So, tidak ada beza antara janda sama bukan janda, anak dara, dalam urusan rukun nikah. Beza dia janda sama anak dara ni, walinya tidak boleh paksa janda. Dia mesti minta kebenaran untuk dia mengahwinkan dengan orang lain. Anak dara, wali dia atau bapa dia ni boleh paksa anaknya kahwin. Nampak cruel kan? Tapi itulah hukum. That's why itu di dalam fasah memang ada alasan fasah disebabkan yang anak dara kena paksa kahwin. Memang ada dia punya alasan. Okay? So, isu yang dia siapa kasih tahu isu ni si Nir Al-Yudka. Isu walinya bersetuju itu benda lain. Dia perlu mewakalahkan kebenaran untuk bernikah itu kepada imam yang menikahkan. Kalau dia ada wakalah, contohnya imam yang menikahkan tu minta izin berwakalah untuk menikahkan anak, maka pernikahan tu dianggap sah. Selalu kan orang bapa-bapa ni bukan dia yang kasih nikah anak dia. Selalunya imam lah, di mana dia telah mewakalahkan wali tersebut kepada imam yang menikahkan. Kalau yang itu kamu boleh buktikan wali kamu mewakalahkan terhadap imam yang menikahkan tu, maka rukun nikah itu kira okey lah dari bab wali. Okey? Isunya sekarang macam mana kamu mau buktikan wali tu mewakalahkan pernikahan akad nikah tersebut. Itu saja. Okey, soalan seterusnya. Sekiranya si suami selingkuh, apa tindakan yang saya perlu ambil? Okey, mana-mana pasangan, tak kisahlah suami kah, isteri berselingkuh. First, dapatkan dulu bukti yang kukuh.
Jangan main dengar cerita terus hantam. Jangan. Cek lu betul-betul. Betulkah tidak? Jika kamu sudah memastikan selingkuhan itu berfakta, betul, maka kamu boleh buat report di Jabatan Agama bahagian kuat kuasa. Biar bahagian penguat kuasa itu membuat tangkapan ataupun siasatan terhadap perkara tersebut. Okey? Itulah tindakan yang perlu diambil. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu rasa suami kamu selama ini cerita laki berselingkuh lah. Dia ni mengabaikan tanggungjawab nafkah, kamu tuntutlah berhabis nafkah yang selama ni kamu tidak tuntut sebab kesian. Uncle faham, ramai isteri-isteri ni dia kesian sama laki, dia tidak tuntut pun nafkah. Aduh, kesian gajinya rendah. Tapi dia tidak sedar, rendah-rendah gaji lakinya, rupanya sempat lagi berselingkuh. So, kalau begitu, tidak boleh sudah dikesian. Tuntutlah hak kamu di mahkamah. Tuntut nafkah istri, tuntut lagi nafkah anak. Itulah tindakan kamu. Siapa yang tanya nih? Ini, okey. Biasanya berapa lama proses perceraian hakam ini selesai? Uncle anggarkan di antara 8 bulan hingga ke setahun. Memang panjang hakamnya. Uncle mau tanya, kalau isteri tengah hamil, lepas bersalin jatuh talak, kan? Bolehkah binkan nama bekas suami? Uncle nak faham soalan ni. Uncle mau tanya, isteri tengah hamil, lepas bersalin jatuh talak, bolehkah binkan sama bekas suami? Mestilah boleh. Itu kan anak bekas suami, memang boleh dibinkan. Melainkan itu bukan anaknya, baru kamu dah boleh binkan. Kamu kena bintikan Abdullah. Selagi itu adalah anak bekas suami, kena binkanlah dengan bapa dia. Berceraian tu isu kamu dua orang. Anak tu perlu dibinkan kepada bapa kandung dia lah, kalau betul itu bapa kandungnya. Daging kunyit, Uncle boleh jawab ke bila boleh failkan nafkah anak dan nafkah edah? Nafkah anak dan nafkah edah kamu boleh failkan selepas bercerai. Untuk edah lah, nafkah anak sebelum bercerai pun boleh failkan ke mahkamah. Untuk edah, nafkah edah kamu kena failkan nafkah edah selepas bercerai. Hari ini bercerai, besok boleh daftar lah untuk nafkah edah. Alright. Tolong baca komen saya please. Hui, si Bert. Uncle nak nampak pun komen kamu, Bert. Kamu komen balik lah. Alright, boleh ke rujuk? Tanya bagi pihak keluarga. Rujuk apa yang mau dirujuknya? Salam, kalau terlepas, cakap aku melafazkan tanpa niat dalam keadaan marah, jatuh talak ke Uncle. Biasanya memang jatuh, tapi Uncle cakap biasa ni, kamu perlu juga sahkan di mahkamah, biar hakim yang putuskan. Kalau dulu-dulu Uncle bawa kes, macam begitu pun hakim putuskan sah. So, dia tidak sama semua situasi. So, kamu perlu filekan ke mahkamah biar hakim putuskan. Okay? Berdasarkan keterangan si suami. Jika keluar dari rumah ini kita bercerai, kalau dah 2-3 tahun kata-kata itu masih berjalankah? Seumur hidup, bosku. Selagi tidak bercerai, selagi itulah berjalan. No limit. Okay? Taklid punya lafaz cerai jalan terus bertahun-tahun. Bila dia habis tu taklid? Jika berlakunya cerai. Okay, faham ah? Okay. But Uncle nak nampak komen kau. Uncle, cerai section 47 ada beberapa step untuk ke mahkamah. Yes, dia based on section 47 tu yang mana? Cerai persetujuan kah atau tidak? Kalau tidak ada persetujuan, dia ada step lah, di mana si suami itu dia kena jawab lah bersetuju ke enggak. Dah bersetuju, dia terus pergi JKP. So ambil masa lagi lah, ada proceeding lah. Okay. Kalau sudah pernah cerai dan rujuk, dah lepas tu bergaduh, cakap lagi
aku talak 1. Jadi talak 2 lah artinya. Oke. Kalau disahkan di mahkamah. Jika keluar dari rumah ini kita bercerai. Kalau sudah 23 tahun, ya masih jalan lah. Uncle cerai section 47. Oke. Ada berapa step untuk ke mahkamah? Banyak juga step lah. Pertama, daftar kes. Kedua, kita buat penyata tuntutan. Lepas tu suami datang. Kalau suami datang, dia cakap tidak setuju, so akan didengar di hadapan hakim lagi. Sudah ada hakim dengar, tiada juga persetujuan, hakim akan hantar ke Jabatan Agama di JKP, Jawatan Kuasa Pendamai. Di Jawatan Kuasa Pendamai, kamu kena tanya lagi, setuju cerai, tidak setuju, balik lagi pergi hakim. So, hakim akan panjangkan ke hakam. Itulah dia punya step. Memang panjang lah. Uncle mau tanya, memang hak penjagaan anak akan jatuh kepada ibu? Keutamaan kepada ibu. Bagi anak yang 7 tahun bagi lelaki, 9 tahun bagi perempuan ke bawah, keutamaan hak penjagaan memang sama si ibu. Okey? Tapi tidak semestinya mesti ibu. Kalau kamu boleh fight dengan alasan-alasan tertentu kenapa kamu wajar sebagai seorang bapa dapat hak jagaan, pun boleh. Terutamanya ibu-ibu yang telah melanggar 5 perkara yang menghilangkan hak jagaan anak. Okey? Bolehkah nanti buat live tentang tuntutan selepas bercerai? Wih, semen. Siapa merequest ni? Any Sophie, boleh. Nanti Uncle buat. Okey? InsyaAllah Uncle akan buat 9 tuntutan selepas berlakunya perceraian. InsyaAllah Uncle akan buat nanti ya. Okey, harta pencarian boleh dituntut seperti saya seorang suri rumah. Boleh. Harta pencarian ni, nak kisahlah kamu isteri suri rumah kah, ada kerja kah, ataupun bukan warga negara kah, orang pakai pasport kah, ataupun mualaf kah. Ini banyak soalan nih pasal mualaf, bukan warga negara. Selalu kena kasih takut-takut oleh si suami. Kau tu mualaf, kau tu pasport. Mana layak? Sebenarnya itu bohong. Layak. Selagi mana kamu layak bernikah dengan adanya sijil nikah, sama juganya kamu layak untuk tuntut hak kamu di mahkamah seperti orang lain. Tak kisahlah kamu ni suri rumah kah, ada kerja kah, pasport kah, ataupun mualaf kah, boleh, tidak masalah. Okey. Mau tanya, betulkah kes cerai boleh dicek di e-syariah dengan menggunakan nombor IC bakal pasangan? Boleh. Boleh type saja di e-syariah sana. Type nombor IC. Memang boleh cek. Cuma kamu dah faham juga. Macam mana kamu mau faham? Yang tertera sana nombor kes saja. Jadi mau tidak mau kamu kena faham juga nombor kod kes tu. Barulah kamu tahu kes apa yang berlaku di mahkamah. Sebab dia tidak akan tulis bercerai ke apakah tiada. Dia tulis nombor kes, dia tulis sana status. Selesai dalam proceeding, dalam sebutan. Memang boleh cek di e-syariah. Section 47 sama-sama setuju. Banyak step ke Uncle atau lepas sebut kes dah selesai? Yes. 1 step saja. Pertama daftar kes, kedua lafaz cerai. Selesai. Itu kes section 47, cerai secara persetujuan. Dia ada 2 step sahaja. 1 daftar kes, kedua bicara lafaz cerai. Kalau nak tebus talak tanpa membuka aib masing-masing boleh ke? Boleh. Tiada hal. Yang penting isterinya setuju dengan amount yang telah ditetapkan. Okey. Uncle, kalau talak 3 sebelum berhadapan hakim, ada kaunseling lagi ke itu? Tiada. Perceraian tiada kaunseling. Okey. Kaunseling dalam perceraian tidak ada. Yang ada tu bukan kaunseling, tapi Jawatan Kuasa Pendamai. Dia mau cek sama ada persetujuan cerai ataupun ada persetujuan damai. Yang itu dalam cerai biasa saja ada.
cerai taklik, tiada cerai fasah, tiada PCLM, tiada tiada counseling. Alright, Uncle, yang itu Uncle sudah jawab. Uncle, contoh kereta yang kami ada tu kereta second hand dan penama kereta tu masih owner lama. Adakah itu boleh kira harta sepencarian? Dari segi dokumentasi, kalau nama orang lain tidak boleh. Tapi kalau kau boleh buktikan bahwasanya itu kereta adalah kereta kamu, suami kamu, yes boleh. Contohnya ada perjanjian jual beli, itu boleh dikira harta pencarian. Tapi kalau tiada dokumen yang mengesahkan itu harta kamu, maka tidak boleh sebab dia penamanya orang lain di dalam kad kereta. Faham Asu? Siapa tu? Jime. Alright. Ada lagi tanya, kalau lafaz cerai tiada niat ke apa? Kalau lafaz tu soreh, biasanya jalan. Itu hakim bicara pengalaman Uncle. Tapi walau bagaimanapun, dia setiap kes tu tidak sama. Mau tahu sama ada orang yang lafaz cerai tanpa niat ini boleh mengelak disahkan cerai, kena filekan ke mahkamah biar hakim bicara sahaja yang memutuskan. Biasanya kalau lafaz itu jelas, saya ceraikan kamu, walaupun tidak sengaja, walaupun dia tiada niat. Tapi bila jelas dia punya sebutan dan dia dalam keadaan yang tidak mabuk ubat, so waras, tiada yang paksa dia, so itu dikira cerai. Kebiasaan kes ini dibawa ke mahkamah. Uncle cerita pengalaman lepas sahaja. So yang baru kes kamu kena filekan sendiri pengesahan lafaz tersebut ke mahkamah biar hakim yang putuskan sah atau tidak. Bila baru bercerai, bila boleh menuntut hak isteri terhadap suami? Hari ini cerai, besok pun boleh. Tiada masalah. Tapi make sure juga kamu sudah dapat perintah cerai lah. Barulah senang kamu memfilekan kes. Kalau belum ada perintah cerai, susah juga kita mau filekan kes seterusnya. Sudah dapat perintah mahkamah lah terhadap kes cerai kamu. Bila mau bercerai, bila boleh tuntut hak isteri? Yang itu Uncle sudah jawab. Kalau talak 3, tapi ex suami bawa kawin ex bini tanpa ex bini kawin lain, haram kan? Yes, haram. Tidak sah. Dia kena melalui si istri nikah dengan lelaki lain dan berkelamin dengan lelaki baru tersebut. Lepas tu sudah bercerai dengan lelaki baru, baru si suami yang lama tu boleh kawin balik. Kalau setakat kawin tidak berkelamin pun tidak boleh, haram. Dia kena berkelamin dengan suami baru. Lepas tu berlaku perceraian, baru boleh kawin. Yang kena gelar Cina buta itulah. Faham ah? Suami cakap kat ibu dia, suami takkan balik lagi ke rumah isteri dan anak-anaknya. Apakah hukumnya? Itu kalau Uncle punya anggapan seolah-olah dia ni mahu menceraikan istrinya melalui lafaz kinayah. Bagi Uncle lah. Sebab niat macam gitu tu macam tak mau sudahlah sama bini. So kinayah punya lafaz cerai ni dia perlukan keterangan suami. Apakah niatnya bercakap demikian? Kalau niatnya bercerai, maka akan diputuskan cerai. Kalau dia cakap tidak niat mau bercerai, jadi macam mana lah tu kan? Hakim akan tanya betul-betul lah. Alright?
Kalau si istri tengah tunggu surat cerai, tapi si istri halim anak lelaki lain, boleh binikan nama siapa uncle? Apa ni cakap ni? Kalau si istri tengah tunggu surat cerai, tapi si istri hamil, bukan halim ni kan, anak lelaki lain, boleh binikan. Macam mana tu uncle? Boleh apa binkan benih kan? Dia kena berbinkan Abdullah, bukan bekas suami ya. Jangan kamu pandai-pandai, haram tu. Sebab boleh mengelirukan wali kemudian hari. So kamu kena berwalikan hakim anak yang daripada lelaki lain yang bukan suami kamu lah. So Uncle rasa Uncle sudah jawab semua soalan. Okey, alhamdulillah. So masa pun sudah pukul 8.45. So thank you for join Uncle punya live pada malam ni. Uncle mau cek adakah yang Uncle nak jawab ni ya. Kes cerai boleh cek. Okey, yang ini pun Uncle sudah jawab rasanya. Alright, Uncle sudah jawab. Okay, thank you. Sarut suara Uncle. Okay, thank you for join. Uncle rasa setakat malam ni dulu. Sampai sini dulu. Okay, kita jumpa lagi dalam kita punya sesi live yang akan datang. InsyaAllah kalau ada kesempatan, Uncle cuba untuk live sebelah pagi lah. Okay, kalau kamu ada cadangan live sebelah pagi jam berapa yang sesuai, boleh cadangkan lah kan, nanti sama Uncle. So kita mau sharing pasal ni undang-undang syariah. So makin ramai lah orang kita di Malaysia ni yang faham tentang undang-undang syariah. Uncle punya target, kita punya apa nama dia ni, kita punya orang Sabah dan orang di Semenanjung apa semua yang join Uncle punya live ni, dia faham dan dia tidak keliru tentang undang-undang syariah. Okay, so itulah matlamat Uncle, supaya kamu tidak keliru terhadap perundangan syariah tu sendiri. Okay, thank you Uncle sebab share ilmu yang sangat bermanfaat buat kami. Ya, sama-sama. Semoga kita diberi pahala, okay, untuk menyampaikan ilmu tersebut. Okay, so thank you join. Apa ni, ada yang lagi cakap ni, bolehkah minta fasa bila suami mualaf tak pimpin si isteri dan mengungkit bayar nafkah? Bolehkah minta fasa? Boleh. Alah kerja bah. Okay, boleh. Isteri boleh minta fasa. Kalau yalah, tengok alasan tu lah. Kalau alasan pasal mengungkit tu tiada pula dalam fasa. Tapi ada dalam fasa tu yang boleh menyebabkan isteri punya emosi tu terganggu kan. Itu adalah. Kalau pasal alasan tu tidak lah. Kena pandai kaitkan alasan. Okay, alright, kita jumpa lagi insyaAllah pada malam besok jam 8 lah kan. Sebab kita mau tunggu selepas Isyak baru kita live lah. Okay, lagi best macam gitu kan. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.